saya nampaklah mereka akan rasa lagi penting lah sebenarnya subjek ni, especially lepas pandemik. Itu salah satu benefit dia Ya, lah. benefit. Penting ada orang belajar bio. So, menurut pandangan Cikgu Aira, apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan aliran sains ketika melangkah ke tingkatan 4? Betul. Kalaulah saya cakap kalau realitinya sekarang kan faktor pemilihan adalah dari segi mungkin peluang kerja murid-murid ni. Bila dia masuk kan dia macam nak bio sekadar nak jadi doktor. Jadi dia macam tak nak jadi doktor, tak mau ambil bio. First thing kita associate. Tapi sebenarnya memang itulah sebab bab 1 bercerita cabang-cabang dalam biologi. Bukan setakat doktor semata-mata. Sebab tu cakap kalaulah dia nak masuk jadi virologist, pengkaji virus, atau nak jadi microbiologist, pengkaji microbiology, ataupun dia tak minat semua yang macam dia nak jadi geneticist, kajian genetik, nak tahu kan sekarang kita ada CRISPR kan. Itu adalah CRISPR tu, kalau dulu nampak macam tak tahulah Mr. Sam pernah dengar tak pasal CRISPR ni? Saya suka cerita pasal CRISPR ni. Kalau dulu kita nak edit genetics ni rasa macam very impossible. Kita dah sequence dah lama dah kita tahu DNA kita bersequence. Tapi CRISPR ni baru ditemui 5-6 tahun lepas. Kalau kita nak alter, contohkan warna mata kita hitam kan, kita nak tukar warna biru. Kita dah tahu sequence tu dekat kromosom mana. Kita nak tukar. Dulu nampak macam impossible. Tapi dengan adanya CRISPR-Cas ni, satu kajian genetik yang dibuat, dia aplikasi daripada bakteria lah. So kita guna sistem yang sama, kita boleh alter baby nak tukar warna mata. Sampai begitu sekali. Sains, bidang sains ni boleh bawa ke situ. Jadi kalaulah murid-murid memang berminat dengan adventurous, something yang memang boleh mengubah dunia, bolehlah buat pertimbangan untuk ambil subjek aliran sains. Tapi bukan jangan cakap ambil sastera tak ubah dunia pula. Adalah juga, tapi dalam erti kata lain, dalam impaknya mungkin berbeza. Tapi ini poin penting cikgu, sebab maksudnya kalau kita sebut pasal inovasi selalunya dalam fizik ya. Jadi ini satu penerangan juga ya, inovasi itu bukan kata dalam fizik dan kimia saja, tetapi biologi juga ada inovasinya. Aliran sastra juga ada inovasinya. Saya cuma nak tambah sahaja. So daripada pengalaman cikgu, aktif tak macam bidang-bidang research di universiti di Malaysia tu? Saya aktif ke tak? Bukan cikgu aktif ke tak? I mean, aktif tak di universiti Malaysia ni? Malaysia. Adakah peluang untuk sangat. student-student kan masuk bidang ini? Okay. Kalau kita dari segi nak compare, memang kita bukan jauh ketinggalan. Mungkin Malaysia ketinggalan sedikit lah dari segi compare untuk negara-negara yang memang mengkaji, macam memang ada Cambridge, Harvard yang memang kalau dulu saya tak tahulah, waktu saya dekat Imperial dulu memang satu bangunan tu adalah dedicated untuk study malaria. Jadi saya memang kenal you profesor mungkin tak ada lah untuk saya cakap tak aktif sebab saya tak pergi kat sini, tapi saya tahu universiti-universiti dekat Malaysia ni memang sangat aktif mengkaji compound yang berdasarkan herbal, which is tempat lain tak ada. Kalaulah murid-murid yang kat luar sana memang berminat dan kita memang jumpa compound, kita jumpa compound yang boleh jadi antiviral, boleh kita hasilkan antiviral menghapuskan COVID daripada akar pokok. Mana kita tahu? Okay. Sekadar kalau kita tak research, kita tak tahu. Jadi itulah peluang-peluang murid-murid yang boleh explore sebenarnya. Tapi kalau kita ni tak ada eksplorasi, tak ada exposure macam ni murid-murid nak tahu betul tak? Jadi inilah. So memang ada peluang. Ada, sangat besar. Pergi ke luar negara. Boleh. Malaysia lah. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri lebih baik. Kita berlawan-lawan peribahasa. So
saya memang dari pihak pelangi kan, memang kita selalunya garuk kepala juga lah. Bagaimana penerbit macam pelangi, seperti pelangi boleh turut membantu menimbulkan minat dalam aliran sains. Kita pun ada producekan banyak buku-buku, bahan-bahan betul. kan. Kita pun nampak itu kuantiti buku-buku untuk aliran sains compare dengan aliran sastra sosial tu memang beza sikit lah. So apa yang boleh kita buat terutamanya dalam biologi di kalangan murid-murid? Pertama sekali saya rasa syabaslah Pelangi antara salah satu publisher yang bagi saya cepat bila ada DSKP yang baru tu kan, KSSM, salah satu buku yang paling cepat available, yang ada teknik apa tu nama dia, mengikut DSKP terbaru, salah satunya adalah Pelangi. Okey, apa yang saya rasa saya suka kalau ini boleh dimasukkan dalam buku rujukan ke apa-apa ke, mungkin apa eksperimen ataupun yang boleh murid-murid jalankan. So mungkin boleh ada tambahan slot macam tu supaya murid-murid dia ni kan kita ada satu fokus pendidikan ni, kita nak ada satu pendidikan yang bermakna. Maksudnya murid tu dia boleh aplikasikan. Macam saya cakap tadi, pandemik tu dia boleh aplikasikan, dia boleh cerita. Jadi tapi tak semua situasi tu boleh diaplikasikan. Kalau kami kan cikgu-cikgu ni, kita memang ada limited time. Kadang-kadang tak sempat nak habiskan semua eksperimen. Contoh kalau dia ada buku, contoh belajar enzim je, pembuatan enzim. Contohlah kalau bab tingkatan 5 ada dekat buku teks ada sikit cerita macam kita nak hasilkan bioenzim. Itu salah satu contoh yang murid boleh buat dekat rumah. Dan saya percaya banyak lagi sebenarnya topik bab 4 dan bab 5 tu kita boleh selitkan aktiviti macam tu. So dari segi contents mungkin saya rasa Pelangi try memang fit di SKP. Yang itu memang tak ada masalah sebab selalunya publishers buku ni memang mempunyai editor, mempunyai penulis yang memang berpengalaman. Untuk tu memang tak ada ni. Tapi untuk cikgu ni selalunya kami akan refer aktiviti-aktiviti macam ni. Biasakan aktiviti yang macam mungkin boleh murid-murid laksanakan untuk tengok pembelajaran tu in real life. Contoh macam penghasilan bioenzim dah nampak senang, tapi impak dia sangat besar untuk murid-murid. Bolehlah kalau Encik Sam nak. Ya, menarik juga. Yes. Kita boleh cuba hasilkan bahan-bahan untuk yang terus buat eksperimen. Ataupun lepas ni podcast kita terus buat eksperimen di sini. Itu bebas. Itu sudah pasti. Saya nak juga bawa balik ke masa pandemik. Pandemik. Kan? So pada pendapat cikgu, apakah cara menyampaikan pelajaran biologi kan di kelas? Adakah perbezaannya masa pandemik atau sebelum pandemik dengan sekarang? Adakah perubahan tak? Kalau dari segi biologinya memang kami nampaklah perubahan tu sebab kebanyakan ada macam pelajar saya lah yang ambil SPM kali ni tingkatan 4 memang mereka berada di rumah. Kan sebab macam memang online learning. Jadi bila online adalah kali sebab mereka pelajar asrama. Ada kes memang kita hantar semua balik macam tu. Jadi memang kebanyakan masa mereka memang dengan tu. Jadi sebenarnya kita boleh nampak beza dia murid-murid yang belajar online ni dengan belajar lain. Murid-murid kat rumah mungkin rasa macam tak perlulah fokus kat kelas, kita memang ada extra information online ke apa. Tapi ni semua berdasarkan disiplin kita sendiri. Betul. Kalau kita memang dengar betul-betul explanation tu betul-betul, kadang-kadang ada juga cikgu tersalah cakap, lupa nak betulkan online. Betulkan waktu dekat kelas. Tapi yang recorded tu adalah online. Jadi kalau murid ni tak ada disiplin, dia tak tercapai lah pendidikannya. Tapi apa yang saya boleh tengok beza di sebelum pandemik dengan selepas pandemik ni adalah dari segi exposure lah. Sebab kita ada kan vaksin, bila mereka dah belajar tentang antigen, pathogen. After pandemik ni, bila kita belajar bab 11 tu, tingkatan 4, immunity, mereka lagi macam sudah tahu kan? Dia macam sebab tu ke kita inject macam tu. Jadi saya nampaklah mereka akan rasa lagi penting lah sebenarnya subjek ni
Especially lepas pandemik. Itu salah satu benefit dia Ya, lah. benefit. Penting ada orang belajar bio. Dari segi guru-guru biologi, kan, bagaimana entiti penerbitan macam seperti Pelangi yang boleh kita sebenarnya kita selalunya saja kan kita in contact dengan cikgu-cikgu, kita on the field kan, kita dengan KPM kan, apa yang kita boleh buat sebenarnya yang untuk menjadikan pengajaran biologi lebih menarik dan efektif pada pandangan cikgu. Saya suka kataan efektif tu sebenarnya. Yeah. Kita ni kan, Cik Azmi, Mr. Sam, kita tak boleh lari. Kita ni memang examination based. Walaupun memanglah kita ada assessment macam dekat kelas kita tu, itu kita buat. Tapi at the end of the day, kita memang tengok keputusan berdasarkan SPM results. Itu kita memang tak boleh lari lah. Itu memang norma pendidikan kita. Selagi kita kekal dengan norma itu, kita kenalah adapt. Jadi satulah bagi saya yang bila saya memilih buku, saya sebagai cikgu dan saya rasa guru-guru biologi juga yang sama. Ada satu masalah yang saya rasa ketara. Sebab kalau sesama guru-guru biologi ni juga adalah teknik pemarkahan. Contoh. Kan? Contoh kalau soalan bandingkan. Macam tu. Mungkin ada dia tengok buku lain. Bila buku lain, bandingkan tu, bila dia nyatakan perbezaan sahaja, dah dapat markah. Jadi dia ajar murid dia berdasarkan buku tu. Bandingkan tak apa, bandingkan memang cara macam ni lah jawab. Tapi kalau mungkin cikgu yang memang tahu teknik menjawab SPM, bandingkan, memang wajib ada persamaan dan perbandingan, perbezaan, baru dapat markah. Jadi, buku-buku, penerbitan buku-buku yang menjadi rujukan kepada guru-guru biologi ni, dia memang tak boleh lari daripada meletakkan teknik menjawab dengan betul. Jadi bagi saya, jadi bagi saya kalau penerbit buku macam ni memang perlu ada sesi dengan mungkin examiner SPM, KPM untuk kita layaslah cara menjawab yang betul supaya tak ada percanggahan dari segi menjawab macam ni. Jadi itulah sebab kadang-kadang tengok publication ni, itulah kalau saya memilih buku latihan untuk pelajar saya yang ada skema markah, saya akan pastikan skema markahnya mengikut soalan. Kalau cara teknik skema markah salah, sebab kadang-kadang kita tak sempat nak revise sama-sama, murid-murid buat sendiri sahaja. Jadi kalau skema markah dia tak mengikut teknik menjawab yang betul, memang salah lah, kesian lah. Jadi bagi saya, penerbit buku-buku perlu bertanggungjawab dari segi penulisan buku latihan dengan menyediakan skema markah mengikut teknik menjawab dengan betul. Macam gitu, betul kan? Betul. Saya rasa ini one point yang memang saya tidak terfikir dulu lah kan. I think dari segi penerbit, kita selalunya, especially during 3 tahun ni, kita selalu kata, nak kasih digital kan. Yang first thing kita fikir, letaklah video, letaklah di eksperimen kan. Tapi skema kita markah lupa basic. Exactly. Kadang-kadang soalan ada, skema markah tak ada. Jadi murid tak boleh belajar macam mana nak menjawab teknik dengan betul. Bagus, ini point yang bagus. Itu bagi saya apalah yang mungkin Pelangi boleh buat. Tapi so far saya rasa betul dah teknik-teknik menjawab je mungkin boleh perkemaskan lagi. Nampak tak?